kawasan padi di Kelantan melibatkan lebih 30,000 hektar. Isu utama di kawasan Kedah pada hari ini ialah yield ataupun hasilnya yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan Madar dan kawasan-kawasan lain. Usaha-usaha sedang dilakukan dan di bawah peruntukan terkini yang kita umumkan 2 bulan Mei yang lalu, Kedah akan diperuntukkan lebih RM50 tambahan peruntukan untuk menjegara tali air, untuk menambah bantuan baja dan lain-lain, untuk memastikan Kedah juga dapat menyumbang kepada usaha-usaha untuk menambah bekalan, untuk menambah pengeluaran padi dalam negara. Sama ada kegagalan Kedah ada kaitan dengan kepimpinan ataupun Kedah dipolitikan. Kepimpinan Kedah hari ini termasuklah Pengurus Besar telah pun diberi ingatan. Saya melawat Kedah 2 minggu yang lalu dan saya telah diberi taklimat oleh pihak Kedah. Saya telah memberi ingatan kepada pihak Kedah bahawa agenda utama Kedah ialah untuk menambah pengeluaran padi, menambah pendapatan petani, menambah keluaran hasil tani. Itu agenda utama, dan dengan peruntukan tambahan yang disediakan lebih RM50 juta tahun ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk membantu Kedah. Maka saya telah beri ingatan pada pihak pengurusan Kedah, kepimpinan Kedah, bahawa mereka mendapati matlamat utama mereka ialah untuk menjaga kebajikan petani, untuk menambah pendapatan, dan Kedah tidak boleh lari daripada matlamat utama tersebut. Tuan Sri Speaker, jelasan. Sudah 2 soalan tambahan. Sebenarnya Tuan Sri Speaker, ini perkara yang penting. Jadi saya minta kalau Tuan Sri Speaker bagi lagi 1 soalan tambahan. Soalan tambahan saya hadkan kepada 2 soalan. Satu lagi 3. Minta maaf lah. Perkara penting. Tuan Nurul Izzah binti Anwar. Tan Sri Yang Dipertua, soalan saya nombor 2, mohon Menteri Pelajaran menjawab. Silakan Menteri Pelajaran. Terima kasih. Tan Sri Yang Dipertua, Kementerian Pelajaran Malaysia telah pun bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dalam menyediakan 20 menu rancangan makanan tambahan mengikut keperluan nutrien seorang murid berdasarkan saranan pengambilan nutrien BNI 2005. Penyediaan menu ini telah mengambil kira objektif pemberian RMT, iaitu memenuhi di antara 1/4 dan 1/3 daripada jumlah keperluan kalori harian seorang murid. Menu ini juga disediakan bagi memenuhi piramid makanan Malaysia yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan. Berhubung terdapat 5 kajian dari universiti tempatan yang menjalankan penyelidikan tentang keberkesanan program bantuan makanan di sekolah-sekolah kita. Kajian yang terkini telah dilaksanakan oleh pihak Universiti Putra Malaysia pada tahun lepas. Hasil kajian mendapati bahawa program ini telah mencapai matlamat dan dasar yang digariskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Tuan Diper, saya memandang serius kejadian kajian keracunan makanan di sekolah-sekolah kita dan telah pun mengarahkan beberapa langkah tegas yang telah dan akan terus diambil bagi mencegah kejadian ini berterusan berlaku. Kementerian Pelajaran Malaysia dan Kementerian Kesihatan telah merubuhkan Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kualiti Makanan dan Pemakanan yang dipengerusikan bersama oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Kementerian masing-masing. Dan pembelaan. Rancangan makanan tambahan ini di bawah rancangan Malaysia ke-9, di bawah Plan Induk Pembangunan Pendidikan kita telah tingkatkan jumlah untuk RMT ini yang sasarannya ialah kepada anak-anak kita yang berada di sekolah-sekolah luar bandar dan pendalaman. Dan jawatan kuasa ini walaupun tidak dilihat sebutik atau sama sahaja yang diadakan di United Kingdom, tetapi kita mesti menyesuaikan mengikut keperluan kita. Makanan yang sesuai mengikut cita rasa anak-anak kita. Yang penting ialah kaloris dan apa yang diperlukan untuk memastikan anak-anak kita ini membesar dalam keadaan yang selesa dan boleh mampu menggunakan kemudahan ini untuk memastikan mereka tidak tertinggal atau tersisir. Pontian. Tuan Ketua, soalan tambahan. Berapakah nilai
rancangan makanan tambahan ini setahun dan adakah diberi pada pelajar miskin di bandar, dan bukankah rancangan makanan tambahan, makanan asrama, buku teks, kumpulan wang amanah pelajar miskin, bantuan tuition, yuran sekolah yang dimansuh dan lain bernilai berbilion ringgit ini membuktikan bahawa pendidikan sekolah menengah dan sekolah rendah di Malaysia ini hampir percuma? Mohon ulasan. Terima kasih Yang Berhormat daripada Pontian. Seperti saya maklumkan dalam jawapan saya 2 hari lepas di Dewan Yang Mulia ini, rancangan makanan tambahan ini merupakan hanya satu sebahagian daripada rancangan-rancangan bantuan yang lain. Rancangan makanan tambahan yang disebutkan tadi jumlahnya setahun 276 juta dan ianya dapat memanfaatkan 771,506 murid. Ini tak termasuk bantuan makanan asrama, tidak termasuk skim-skim bantuan tuition, makanan prasekolah, program susu, allowance kepada murid kurang upaya, bantuan perjalanan, bantuan murid miskin, bantuan di sekolah asrama penuh dan juga asrama-asrama harian. Dan kemarin saya telah nyatakan tiap-tiap kerajaan membanjurkan jumlah lebih daripada 3 bilion ringgit untuk membantu anak-anak kita yang memerlu kepada pembelaan tadi. Jadi dalam keadaan itu, dengan penghapusan yuran-yuran yang diumumkan dalam belanjawan baru-baru ini, pihak-pihak yang melihat ianya sebagai satu isu yang sedikit sebanyak menenggelamkan apa yang telah kita bantu anak-anak kita selama ini, saya rasa memang tidak wajar. Terima kasih. Yang Berhormat, saya belum berapa jam lagi apabila Yang Berhormat berdiri, kerana blok-blok ini kalau dari tempat saya susah tengok. Jadi sebelum saya panggil nama Yang Berhormat yang mengeluarkan soalan itu, jangan dulu bercakap. Umpamanya tadi saya panggil Sungai Petani, tapi Pontian sudah bercakap. Jadi saya tidak benarkan itu. Mengambil masa untuk saya tengok dulu. Jadi biasanya saya akan kasih priority, keutamaan kepada siapa yang memukakan soalan itu saya kasih keutamaan. Soalan yang kedua itu siapa yang saya nampak dulu. Tak apa, okey. Sekarang ini Datuk Haji Muhammad bin Haji Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua, soalan nombor 3. Sila. Tan Sri Yang Dipertua, penyebab utama kematian di kalangan rakyat negara kita adalah penyakit jangkitan kuman di saluran darah atau septisemia, diikuti oleh penyakit jantung, kanser, penyakit cerebrovascular, pneumonia dan kemalangan. Berdasarkan kepada perangkaan bagi tahun 2007, tempoh jangka hayat rakyat negara kita bagi lelaki ialah 71.9 tahun, 71.9 dengan izin. Manakala tempoh jangka hayat bagi wanita adalah 76.4 tahun. Terima kasih.